Tuntun agenda awal ni. Baik, di agenda awal ni dan juga di Astra awal ni secara keseluruhannya banyak isu-isu besar yang kita sering bincangkan setiap hari. Pemberkasan ekonomi, kos sara hidup dan sebagainya. Tapi tunjang kepada semua matlamat ini adalah untuk memodernkan Malaysia. Sasaran untuk menjadikan Malaysia negara moden, berpendapatan tinggi dalam masa terdekat ini berada di asas semua yang kita mahu capai. Tapi kalau kita lihat teks belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, jika kita cari perkataan sains, hanya sekali sahaja ia disebut dalam sepanjang teks itu yang panjangnya 85 muka surat. Jadi di mana prioriti kerajaan perpaduan ini apabila kita bercakap berkenaan dengan sains dan teknologi, dan apa yang kita boleh jangka dalam tahun ini dan juga selebihnya penggal kerajaan perpaduan ini. Hari ini itu fokus kita dan saya disertai oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi YB Chang Lee Kang. YB, terima kasih kerana menyertai agenda awal ini. Terima kasih Lokman, terima kasih Asra Wani. Pertama sekali, apa misi YB di MOSTI? Dan selepas lebih 100 hari, apa kemajuan yang telah dicatatkan? Misi MOSTI ini senang. Kita harap dapat membina negara dengan satu menjelang tahun 2030 kita dapat membina satu negara yang high income, pendapatan tinggi dan berdasarkan ilmu saintifik dan juga driven by innovation dengan izin. So itulah misi kita. Dan tapi MOSTI ini dia satu kementerian yang dia aneh sikit. Dia sukar untuk dalam 100 hari kita suka nak dapat macam keputusan yang konkret lah. Tetapi ada juga kita laksanakan beberapa benda sebab sains teknologi ni dia lebih pada jangka panjang lah. Tetapi ada juga kita lakukan beberapa benda seperti pemeteraian MOU. Kita telah menandatangani beberapa MOU termasuk di antara agensi di bawah MOSTI, Nano Malaysia Berhad dengan Xiamen University dalam research tentang grafin, advanced material dan juga hydrogen energy. Kita juga telah berjaya menandatangani MOU bersama dengan Kementerian Kerajaan Spain, Kementerian Sains dan Teknologi Kerajaan Spain. So kita ada juga MOU antara NIBM, National Institute of Biotechnology Malaysia, dengan satu tripartite MOU dengan MVP Healthcare, satu local company Malaysia, dengan Pfizer. Tapi lumrah MOSTI adalah kebanyakan inisiatifnya berjangka panjang dan sukar untuk kita ukur dalam masa 100 hari. Betul. Tapi asas dan tunjang kepada apa yang MOSTI buat dan juga kepada kemajuan sains dan teknologi secara keseluruhannya adalah apa yang YB sentuh sikit sebentar tadi, R&D, Research and Development. Yes. Belanjawan 2023 memperuntukkan 428 juta ringgit untuk aktiviti R&D di bawah bukan saja MOSTI tapi juga KPT. Untuk MOSTI, bagaimana MOSTI akan membelanjakan wang ini? Terutamanya sekali saya ingin jelaskan daripada 428 juta ringgit ini, dia kebanyakan akan digunakan untuk fundamental research yang di bawah KPT. Di bawah MOSTI kita banyak gunakan untuk application supaya kita boleh membantu startup kita, startup yang teknologi startup, syarikat-syarikat pemula dalam commercialization, pengkomersialan produk-produk mereka dan juga produk-produk R&D mereka yang berjaya lakukan, berjaya hasilkan, So yang duit itu, dana itu digunakan untuk membantu startup kita lah dalam pengkomersialan produk mereka. R&D bukan rahsia, memerlukan banyak dana, banyak wang dan memerlukan masa yang panjang. Di mana-mana negara sekalipun, kekuatan dan peruntukan R&D kita jauh ketinggalan dengan negara yang lain, khasnya negara maju. Tapi the truth is, adakah YB menjangka prioriti tidak akan diletakkan pada R&D sekurang-kurangnya untuk penggal ini dan mungkin juga penggal depan, kerana kerajaan perlu fokuskan dana kepada masalah yang lebih mendesak seperti kos sara hidup? Saya tidak berpandangan begitulah, sebab apa yang saya nampak, walaupun tadi Lokman sebut di dalam bajet kita jarang sekali perkataan sains itu wujud. Sekali untuk bajet kali ini. Dan itu pun sebenarnya sebahagian daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Tetapi yang penting kita boleh meneliti
prinsip madani yang yang disebut oleh Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Madani itu salah satu teras adalah daya cipta. Daya cipta maksudnya inovasi. So walaupun sains itu tak keluar, inovasi itu tak keluar, tetapi intipati madani itu daya cipta adalah bermaksud inovasi. Dan saya juga lebih nak melihat kepada outcome, apa yang telah retorik adalah kita kata okey dalam tu jarang-jarang ada perkataan sains, tetapi apabila kita tengok bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu adalah hakikatnya bajet untuk sains dan untuk Kementerian MOSTI ini telah bertambah daripada 900 juta lebih kepada 1.1 bilion. Saya rasa itulah yang paling penting lah. Dan sains dan teknologi adalah sangat penting untuk satu negara, sesebuah negara, dan seperti yang dikatakan tadi, memang dia ambil masa yang panjang dan sukar untuk mendapat keputusan yang baik ataupun pencapaian dalam jangka masa yang pendek. Maka pemimpin negara mesti ada, orang kata dia kena ada foresight. Mereka mesti tahu bahawa ini adalah penting, tetapi sukar untuk dapat pencapaian dalam masa yang pendek. Apa yang saya nampak sekarang, saya rasa pemimpin kita, Perdana Menteri kita memang faham sangat tentang kepentingan sains dan teknologi ini. Sebab sekiranya kita nak ke Malaysia ni, ekonomi kita pulih dengan rancak, dia perlu ada industri yang membawa sains dan adapsi teknologi dalam industri mereka. Dan tanpa ada R&D ini, memang dalam 10 tahun 20 tahun pun kita tidak akan sampai ke tahap yang negara maju. Itu satu perkara yang memang establish, kerana R&D adalah tunjang kepada perkembangan sains dan teknologi walaupun untuk apa sahaja sektor. Dan saya rasa YBA berbalik juga kepada soal dana. Kita faham bahawa ada peningkatan peruntukan dan sebagainya, tetapi hakikatnya dana yang besar diperlukan over a long period of time diperlukan. Satu program di bawah MOSTI sebagai contoh, Malaysia Science Endowment, MSE, cuba untuk memperoleh dana untuk R&D menerusi pelbagai sumber termasuk daripada industri, dana antarabangsa, wakaf dan penderma. Adakah YB risau berkenaan dengan persepsi ini, kerana seolah-olah kita nampak macam kita perlu minta dana daripada syarikat luar, daripada sini, daripada derma dan bukan daripada kerajaan? Kita perlu faham dalam R&D ini, dalam sains teknologi ini, kita tidak boleh 100% bergantung pada kerajaan, sebab dana kerajaan memang terhad. Mana-mana negara pun macam itu. Memang kita harapkan supaya mungkin kerajaan boleh bagi percentage yang lebih tinggi sikit. Tetapi walaupun kerajaan bagi lebih tinggi sikit pun tidak cukup, tidak akan mencukupi. Maka untuk mencukupkan shortage itu, kita perlu dapat dari semua tempat. Termasuk dari swasta, dari pihak swasta. Dan saya rasa Malaysia Science Endowment tu adalah satu cubaan yang baik, sebab dia tidak lagi bergantung pada dana kerajaan 100%, tetapi kita merangkumi semua pihak, termasuk dari corporate luar negara, dalam negara, dan itu adalah untuk R&D, untuk sains dan teknologi. Dan saya rasa ini adalah satu cubaan baru, dan dia tidak akan memberikan implikasi kewangan yang berat untuk kerajaan kini. Berapa yang sudah berjaya dikumpul sekarang ini melalui MSE? Sekarang kita baru mula runding dengan MOF, dan kami menjangka boleh dapat 2 bilion ringgit. Haraplah tahun ini. Tak, bukan tahun ini. Dia secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Jadi ia menekankan sekali lagi kepentingan kepada perkara-perkara seperti kemasukan pelaburan asing, seperti yang YB sentuh sedikit sebentar tadi. Dan malah kemasukan pelaburan asing ni antara apa yang difokuskan dalam dasar sains teknologi dan inovasi negara 2021 hingga 2030 atau DISTIN. Soalan seterusnya, adakah ekosistem kita ini cukup untuk memikat pelaburan asing masuk
untuk invest, untuk menjana high value jobs. Mengapa pelabur asing perlu melabur di Malaysia dan bukan burgeoning countries yang lain seperti Indonesia, Vietnam, Singapura yang negara maju? Ya, dari segi usaha memikat pelabur asing, saya rasa Malaysia ada kekuatan tersendiri. Walaupun negara-negara lain, negara-negara jiran kita, mungkin mereka ada kekuatan dari segi satu aspek. Tetapi dari segi keseluruhan, saya rasa Malaysia ada kekuatannya. Termasuk satu banking system yang stabil. Kita ada ekosistem untuk bisnes yang bagus, yang stabil, dan kita sudah pun menunjukkan bahawa pelabur-pelabur yang masuk ke sini akan dapat banyak insentif dari kerajaan. Sebagai contoh adalah pengecualian cukai dan lain-lain. Maka saya rasa Malaysia ni dia boleh jadi destinasi pelabur yang berkualiti tinggi lah, maksudnya dia capital intensive pelaburan yang bersifat capital intensive dan bukan labor intensive. So saya rasa kita ada kekuatan dari segi itu, dan kita sudah lama establish lah negara kita sebagai satu negara yang ada talent yang dari dia pelbagai. Ya, ada negara yang mereka hanya ada talent satu sektor saja. Tapi di negara kita ada talent pelbagai. Maka saya rasa bolehlah Malaysia ni dijadikan destinasi kepada pelabur asing. Bercakap berkenaan dengan talent, dan juga high value jobs. Untuk kita bukan sahaja melalui pelaburan ini menjana pekerjaan, tapi menjana pekerjaan yang bernilai tinggi, yang memberikan nilai tinggi kepada ekonomi, yang memberikan gaji yang lebih bermaruah, kata orang, kerana sekarang kos sara hidup dan sebagainya. Bagaimana kita mahu memikat lebih ramai anak muda menceburi bidang sains dan teknologi apabila pekerjaan seperti jurutera, engineer masih mempunyai gaji yang agak kecil? Kita lihat banyak aduan dan komplain di social media mengatakan engineer hanya gaji sikit. Jadi bagaimana kita ingin memikat anak muda untuk masuki bidang profesional sains dan teknologi ini? Ya, sebenarnya apabila saya dilantik menjadi Menteri Musti, antara satu observasi yang saya nampak adalah dia makin hari makin kurang orang menceburi dalam bidang sains dan teknologi, termasuk engineering, kejuruteraan. Saya rasa industri dia akan salahkan ini talent kita tidak dapat memenuhi keperluan industri. Talent kita akan salahkan industri bahawa gaji kita tak cukup tinggi dan lain-lain. Dia macam satu isu chicken and egg. Tetapi saya rasa untuk menyelesaikan masalah ini, kita kena ada satu penyelesaian yang tuntas yang melibatkan semua pihak. Yang pertama, memang universiti kita perlu menghasilkan produk ataupun bakar jurutera ini ataupun saintis ini yang boleh memenuhi keperluan industri. Sebab kalau apa yang kita latih ini bukanlah yang diperlukan oleh industri, memang industri tidak akan membayar gaji yang mencukupi. Tetapi pada masa yang sama, industri juga dia perlu menghargai talent kita, sebab kalau mereka tidak dapat dari talent pool yang disediakan oleh negara kita, maka kita akan ada brain drain seperti yang berlaku sekarang. Dan memang saya juga faham bahawa apa yang berlaku pada hari ini mungkin dia ada sedikit berkaitan dengan polisi industri kita sebelum ini, sebab sebelum ini kita lebih pada menarik pelaburan asing masuk. Selepas itu kita tak berapa kira pelaburan ini adalah pelaburan yang bersifat labor intensif ataupun capital intensif. So maka banyak industri yang masuk tu dia bersifat labor intensif dan bukan high skilled. Apa yang mereka perlukan tidak berkemahiran tinggi sangat. Maka mereka tidak menghargai jurutera ataupun pelajar sains yang lebih berkemahiran tinggi. Maka semua orang akan pergi ke luar negara kerana luar negara tu ada lebih banyak peluang. Maka kita dari segi kerajaan juga kena mainkan peranan yang penting. Kita kena menggalakkan
satu ekosistem yang boleh menampung keperluan industri, pada masa yang sama boleh menampung talent-talent kita. Dia boleh akomodasikan talent-talent kita. Sekarang mungkin tidak cukup sebab banyak industri tidak memerlukan pekerja yang berkemahiran tinggi sebab mereka lebih bersifat labor intensif. Tetapi kalau kita dapat mencipta satu ekosistem di mana kebanyakan industri kita memerlukan teknologi, memerlukan orang yang mahir dalam segi teknologi, computer science, coding dan lain-lain, maka ekosistem ini bolehlah menyerap semua talent-talent kita masuk. Some sweet amazing prunes, the feel-good fruit. Ready? Wow. Mia, can you send me that? Sure. Can you send me that? Hey, can you send me that? Sure. Apabila keluar, bau dan kuman akan bersama anda. Penyembuh kereta multi pemukan Febreze baru menentang bau dan 99.9% kuman. Hapuskan kuman dengan penyembuh kereta Febreze. Scene 12, take 3, action! Hati ini tak pernah mengalah. Mana boleh berserah? Lain. Mana boleh mengalah? Kenapa macam lain? Mana boleh berserah? Ini lagu Polis Evo, Didi. Okey. Jom nyanyi lagu Didi. Saksikan Didi and Friends The Movie kini di Pawagam. PPIM menggesa kerajaan untuk melaksanakan usaha menyelesaikan isu keberengkapan secara menyeluruh. Yang bertanya ni banyak ni yang akan jadi serbuan di Jabatan Insolvensi. Tindakan itu perlu dilihat secara menyeluruh termasuk kedudukan ekonomi dan hutang negara. Apa dia problem kita? Hutang 1.5 trilion. Jadi sabarlah sekejap. Keyakinan pelabur luar terhadap Malaysia dilihat semakin meningkat. Isu kebajikan rakyat itu perlu diberi perhatian. Yang seperti YB sebut sebentar tadi, dia seperti chicken and egg situation dan dia satu situasi yang agak rumit, bersifat saling berkait dan akan mengambil masa. Itu kita faham. Kita akan menyentuh berkenaan dengan ekosistem untuk perniagaan sebentar saja lagi YB, tapi satu lagi berkenaan dengan pekerjaan jurutera engineering sebagai contoh. Kerana saya ambil contoh ini kerana ini antara contoh yang mungkin ramai boleh relate di luar sana walaupun bukan semuanya engineer. YB faham saya rasa kerana YB juga adalah graduan civil engineering dan pada satu ketika dulu seorang jurutera. Ya, saya. Kalau YB letakkan diri YB di tempat mereka sebagai contoh, mereka graduan civil engineering atau apa saja engineering, electrical dan sebagainya, dan mereka hanya boleh mendapat kerja A, B dan C di Malaysia dengan gaji sekian-sekian yang tidak cukup. Khasnya mereka yang duduk di pusat bandar atau kawasan-kawasan yang kos hidup, sara hidupnya tinggi. Jika YB berada di tempat itu, apa yang YB akan buat? Ya, memang kita akan rasa gelisah lah, very frustrated sebab pilihan terhad. Tetapi apa yang saya sebut tadi, ini berlaku sebab kita tak cukup industri yang adopt teknologi dan kita tak perlu sangat jurutera dalam banyak bidang. Maka jurutera hanya jurutera yang graduate dari universiti, mungkin mereka hanya ada pilihan ABC saja. Tetapi kalau kita perbanyakkan, katakan dalam industri ini, walaupun dulu industri ini mungkin dia tak perlu macam pertanian, tapi sebab kita adopt teknologi, kita guna GIS, kita guna teknologi IoT dan lain-lain untuk manage kita punya ladang, maka ladang itu akan perlu lebih ramai jurutera ataupun lebih ramai technician yang berkemahiran tinggi. Dan
jurutera kita yang keluar daripada universiti itu, dia ada banyak pilihan A, B, C, D, E, F, G. Dan itu akan mengambil masa. Jadi Ya, memang itu akan bagi graduan-graduan teknikal kejuruteraan yang baru sekarang ini ataupun yang baru dalam workforce yang masih lagi mencari kerja, sementara tunggu itu menjadi realiti, apa option yang ada pada mereka? Option, kalau nak tanya dalam jangka pendek, memang itu saja yang kita ada lah. Tapi kerajaan tengah mengusahakan dengan professional body seperti IAM, BM, MBOT, kita akan berusaha untuk berunding bersama dengan professional body dengan industri supaya industri lebih rela memberi salari gaji yang tinggi, dan pada masa yang sama kalau boleh kami akan runding dengan kerajaan juga supaya dapat mungkin memberi insentif kepada industri-industri ini yang mereka lebih rela memberi gaji tinggi kepada jurutera kita. Baik, itu untuk jangka pendek. Pekerja dan juga tenaga kerja kita beralih ke ekosistem perniagaan juga, YB, kita sebut sikit sebentar tadi. Berkenaan dengan apa respons YB kepada mereka yang mengatakan bahawa persekitaran kita ini kurang kondusif untuk membangunkan atau menarik syarikat-syarikat bernilai tinggi untuk percambahan startups, unicorns tempatan sebagai contoh. Ramai yang sering mengaitkan dengan insiden beberapa tahun lepas Grab yang mempunyai asal usul di Malaysia memilih untuk tidak kekal di Malaysia untuk mencari peluang yang lebih besar dan cerah di negara lain. Jadi apa plan mesti untuk mengelakkan kita hilang lagi bukan saja brain drain orang, tapi brain drain syarikat-syarikat ini, potential unicorns daripada ekonomi kita. Homegrown unicorn. Ya. Memang ini adalah salah satu masalah, dan kami memang recognize ini isu yang berlaku, dan usaha kami adalah untuk mencipta ataupun mereka satu persekitaran ekosistem yang lebih kondusif. Dari segi dana memang satu isu lah. Ada banyak startup mereka lebih rela ke luar negara kerana dana. Tetapi ada juga yang bukan sebab dana. Ada juga yang mereka lebih rela ke sana sebab polisi mereka lebih fleksibel. Saya sebagai contohlah, dia lebih fleksibel, tapi dia dalam satu negara itu, dalam negara dia sendiri mungkin tak fleksibel, rigid. So itu pun kami akan menelitilah, sebab ada juga kami adakan town hall. Saya sudah adakan town hall dengan startup dan telah kumpul beberapa masalah yang telah diutarakan dalam town hall tersebut, dan antara aduan mereka adalah mungkin yang regulasi kita, peraturan kita dia rigid sikit daripada negara lain. Dia mungkin boleh lebih fleksibel, dan juga ada VC yang mereka rasa regulation kita ketat sangat. Mungkin boleh kita longgarkan sedikit supaya dana dari luar boleh lebih senang masuk ke negara. So ke dalam ekosistem ni. So maka saya rasa kita akan cuba memperbaiki keadaan sekarang supaya dia boleh membantu dalam percambahan startup. Portfolio YB mungkin portfolio yang paling mencabar daripada segi lumrah sains dan teknologi ini yang bergerak dengan begitu laju. Hampir setiap hari ada sesuatu yang baru, ada new technologies. Seperti yang kita saksikan sejak kebelakangan ini, AI, kebangkitan AI, ChatGPT dan sebagainya. Tapi setakat ini YB masih lagi belum ada kenyataan atau pendirian jelas daripada kerajaan terhadap AI ini, ChatGPT dan juga AI. Where do you stand? Apa pendirian kerajaan terhadap AI ini? Apa polisi untuk pakai AI untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan? Dan bukan saja itu, tapi untuk melihat AI ini sebagai satu industri atau sektor untuk menjana lebih banyak pekerjaan nilai tinggi, berkemahiran tinggi yang kita sebut tadi. Betul. AI ini memang satu teknologi sebagai satu enabler. Memang dia akan membantu negara kita dalam banyak sektor. Apabila kita nak orang kata upskill, kita nak menambah baik sistem satu-satu industri, AI memainkan peranan yang penting. Dan kita boleh tengok di luar negara bagaimana mereka menggunakan AI untuk membantu mereka, industri mereka. Dan AI ini adalah satu trend
dan memang itu adalah kita kata future, memang masa depan. Tetapi pada masa yang sama kita perlu berhati-hati juga apabila kita menggunakan teknologi AI ini. Kita perlu ada regulasi dan in fact kalau kita tengok dalam rantau ini ketersediaan penggunaan AI, Malaysia adalah di kedudukan yang agak tinggi berbanding dengan negara-negara jiran kita. Dan baru-baru ini saya pergi ke Spain. Saya menghadiri satu mesyuarat forum yang semua negara mereka bincang tentang AI ethics. Bagaimana menggunakan AI dengan beretika, cara yang beretika. Dan memang sekarang belum ada satu negara yang sangat menonjol sebagai leader sebab ini adalah perkara yang penting, yang baru, Ini satu perkara baru. Maka semua negara dalam proses belajarlah. Dan seperti yang dikatakan oleh Lokman tadi, memang dalam bidang sains teknologi, hari-hari ada benda baru. Ya. Dan untuk Mosti, kami mengalu-alukan penggunaan AI, dan tetapi kita kena ada menggunakan dengan berwaspada lah. Baik, YB, secara ringkas, akhir sekali, kita tak banyak masa lagi. Semua yang kita bincang tadi, YB sudah berkali-kali mengulangi bahawa lumrah sains dan teknologi dan perubahan polisi secara besar-besaran, perubahan struktural ini semua mengambil masa, ia jangka masa panjang. Tapi apa antara quick wins yang mesti boleh cuba capai tahun ini sebagai contoh? Apa yang kita berjangka daripada Musti, quick wins, yang boleh dirasai impaknya oleh rakyat biasa on the ground? Ya, in fact ada dua perkara yang saya boleh fikirkan. Yang pertama memang tentang aktiviti-aktiviti promosi. Mesti selama ni memang kita banyak mempergiatkan aktiviti-aktiviti yang mempromosikan sains dan teknologi, termasuk Minggu Sains Negara, Tech Limpik, My Hackathon, Carnival STI, Sains Teknologi Inovasi dan lain-lain. So itu kita akan teruskan. Pada masa yang sama, saya rasa kita perlu perbanyakkan penggunaan teknologi dalam kehidupan harian kita. Sebab kalau kita tengok negara lain, mereka memang apply sains teknologi dalam kehidupan harian mereka, dan sains teknologi itu mungkin bukan cutting edge, bukan sangat-sangat high tech, tetapi just cukup untuk memudahkan kehidupan harian. Saya bagi contoh seperti kita boleh gunakan teknologi untuk membantu kawasan yang mungkin dia luar bandar untuk dapatkan internet, untuk dapatkan electricity dan lain-lain. Okey, baik. YB, terima kasih. Okay. Saya harap kita ada banyak lagi masa, tapi malam ni kita ada setengah jam saja. Mungkin YB boleh singgah ke Awani lagi sekali untuk kita buat status check dalam bulan-bulan akan datang. Terima kasih Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi YB Chang Lee Kang. Terima kasih kepada anda menonton Agenda Awani. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat. Cuaca panas menyebabkan kelumomo, minyak dan kegatalan? Clearman 100% untuk para lelaki. Teknologi anti kelumomo 3 kali ganda. Tiada kelumomo, minyak atau kegatalan. Dingin pada kulit kepala. Clearman terbukti menewaskan kelumomo. Jangan lupa Yakult ni. Jom minum Yakult setiap hari. Usus mantap, kuat lagi immunity. Yakult, Yakult. Gardenia membawa kepuasan tak terhingga. Nikmati kepuasan hari ini. Gardenia puas. Happy. Dapat apa yang you nak. Jangan selesa sangat. Suatu percaturan. Saya kenalkan pemegang saham 20%. Alu, kenapa jadi macam ni? Ada apa macam tak ada ya, Umar. Sayang, jangan risau. Family macam family I juga. Segala perancangan dalam